السر بتمم الخير يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم وبك نستعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, ibu ayah yang dirahmati Allah, kita tengok surah Yasin ayat yang ke-16. Hari ini adalah hari Selasa bersamaan 24 Ogos 2021 bersama 15 Muharram 1443 Hijrah. Kelas pukul 9.30 pagi, iaitu PN dalam surah Yasin ayat 16 hingga 18. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semua ibu ayah yang baru bagi salam. Ibu ayah ayat yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Okey, ibu ayah ayat 16 ada berapa fi'il? Pada ayat 16 tu ada berapa fi'il? Ada? Cuba kira balik ibu ayah. Ayat 16 ada berapa fi'il? Betul Ibu Maimunah, ada dua. Umi Naimah, betul ya? Ada dua. Pertama pada qalu, dan qalu tu kita tak bincangkan lah. Pertama qalu kita tak bincangkan, kita dah bincangkan qalu dalam pengajian yang sebelum ini, yang tadi. Okey, qalu kita tak bincangkan, tapi saya tulis saja qalu. Kemudian kita ada pada mana? Satu lagi pada ya'lamu. Kita ada pada ya'lamu. Okey. Pada kalimah ya'lamu. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalimah ya'lamu ni ibu ayah, dia fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Ibu ayah, ya'lamu ni fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Ia adalah fi'il mudhari'. Ia adalah fi'il mudhari'. Jom kita tengok kamus sama-sama. Sekejap ya. Okey, jom kita tengok kamus. Okey. Nampak kamus ibu yang nampak ya kamus? Okey, kita tengok. Kita tengok ibu ayah. Tengok dulu, kita ada alamah. Nombor 1, alamah. Okey. Alamah ibu ayah, alamah nombor 1. Alama ya'lamu, tapi masdarnya alman. Ada alama ya'lamu, masdarnya alman, nombor 1 kamus tu. Okey. Itu maknanya lain. Itu alama ya'lamu alman, maknanya memberi tanda. Memberi tanda, memberi alamat. Itu alama ya'lamu alman, maksudnya memberi tanda ataupun memberi alamat. Tengok pula poin nombor 3. Okey, poin nombor 3, alimah, fi'il alimah. Okey, alimah. Tapi alimah di sini makna lain. Alimah di sini maksudnya lain. Alimah di sini maksudnya insyaqat syafatuhu al-ulya. Dia sumbing. Ada alimah memberi makna sumbing. Maksudnya bibir yang belah atas tu dia terbuka sikit, sumbing. Boleh bayangkan ibu ya? Orang sumbing kan Allah dah jadikan macam tu. Bibir atas dia terbelah sedikit. Itu sumbing. Itu alimah juga. Bukan itu yang kita masukkan. Kita tengok nombor 4. Alimah fi'il nombor 4. Cuba tengok ibu ya. Alimah nombor 4. Ada alimah dan kadang-kadang alimah digabungkan dengan huruf jar ba. Alimah bi. Alimah
digabungkan dengan B. Okey. Mudhari'nya alima, mudhari'nya ya'lamu. Ini yang kita bincangkan. Alima ya'lamu dalam ayat ni. Okey. Kita ada fi'il madhinya alima, fi'il mudhari'nya ya'lamu. Ya'lamu masdarnya ibu ayah. Okey. Masdarnya ilman, seperti mana yang biasa kita dengar ilmu pengetahuan. Ilman maksudnya ilmu. Okey. Jadi alima maksudnya apa? Alima maksudnya mengetahui. Jadi sekarang ibu ayah, cuba tengok balik kamus ni. Nombor 1, alama. Ada alama yang alamu, maksudnya memberi tanda, memberi alamat. Ada juga nombor 3, alima juga, tapi maknanya sumbing. Ada juga nombor 4 yang kita bincangkan, yang kita maksudkan. Alima yang alamu, maksudnya mengetahui. Masya Allah, tabarakallah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, macam mana? Tercengang tak? Saya sendiri tercengang ni. Saya sendiri tengah tercengang ni, ibu ayah. Saya sendiri tengah tercengang. Kenapa tercengang? Kerana kita ingatkan alimah tu alimah saja. Rupanya alama yang alamu pun ada. Yang kita belajar sekarang ni, alimah yang alamu. Rupanya alama pun ada. Saya dah tengok kamus, ya Allah, baru saya tahu. Saya yang mengajar ni pun baru tahu. Alama yang alamu, maksudnya apa? Maksudnya, tanda, memberikan tanda, memberikan alamat. Ni, ada juga alimah, tapi alimah mana sumbing. Bebek atas terbelah. Ada alimah yang alamu yang kita bincangkan sekarang. Jadi kalau kita, ibu ayah, kalau kita tak tengok kamus pula bukan sebarang kamus. Kamus yang saya tengok dekat online ni kamus yang lengkap lah. Al-Ma'ani Al-Jami', kamus besar tu sebenarnya. Jadi ibu ayah, tercengang kan? Saya sendiri pun tercengang, Masya Allah. Jadi makin kita belajar, makin cetek ilmu kita. Makin kita belajar, makin kita rasa kita ni jahil. Makin kita belajar, makin kita rasa aku ni apa pun tak tahu rupanya. Kan? Masya Allah, tabarakallah. Jadi sekarang ni, ibu ayah semua, kita dapat lihat betapa pentingnya sulasi mujarrad tengok kamus. Setuju tak saya kata? Sulasi mujarrad, betapa pentingnya kita tengok kamus kerana kita tak tahu dalam bahasa Arab. Rupanya kita ingatkan fa'ilah saja, alimah. Rupanya bukan alimah, alamah pun ada. Macam tu. Ajib bahasa Arab, Masya Allah. Sonok bahasa Arab ibu ayah ya. Okey. Jadi, qalu rabbuna ya'lamu. Rabbuna ya'lamu. Ya'lamu fi'il mudhari'. Fa'ilnya dhamir huwa. Dhamir huwa kembali kepada rabbuna sebelumnya. Rabbuna ya'lamu. Ya'lamu fi'il mudhari'. Fa'ilnya dalamnya dhamir huwa kembali kepada dhamir huwa yang mustatir. Dhamir huwa yang mustatir padanya. Okey, kita panggil mustatir fihi jawazan. Jawaz tu maksudnya harus, kerana kadang-kadang fa'ilnya zahir. Okey, tapi itu kemudian. Mana fa'ilnya dhamir huwa kembali pada mana? Kembali kepada Rabbuna sebelumnya. Masya Allah, tabarakallah. Itu ayat yang ke-16. Ayat yang ke-17. Ibu ayah. Ayat 17 ada berapa fi'il, ibu ayah? Ayat 17 ada berapa fi'il? Okey, Umi Nakmah kata tak ada. Betul ke Umi tak ada? Yang lain ada ke tak ada, ibu ayah? Ayat 17. Ada tak fi'il? Umi Nakmah kata tak ada. Yang lain? Cuba tengok betul-betul Umi. Ayat 17. Ibu ayah, siapa tak tahu cakap tak tahu. Siapa tak tahu jangan tam ya, tak tahu cakap tak tahu. Umi Naimah yakin kan? Ibu Maimunah kata satu. Okey, Ibu Maimunah, mana fi'ilnya Ibu Maimunah? Ayat 17. Boleh Ibu, mana fi'ilnya? Bukan Ibu, kalau fi'il macam mana boleh ada alif lam Ibu. Alif lam automatik dia isim Ibu Maimunah ya, jangan keliru. Ada alif lam automatik dia isim Ibu. Tidak boleh fi'il ada alif lam, haram selama-lamanya. Tahu Ibu. Ingat ya. Jadi jawapannya ada kita tak ada Ibu? Ibu ayah semua? Jawapannya tak ada. Jawapannya tak ada. Umi Naimah betul. Jawapannya tidak ada.
Tak ada fi'il, baik fi'il madhi, baik fi'il mudhari', baik fi'il amar. Tak ada. Waw tu wama, waw tu huruf, ma tu huruf, ala tu huruf jar, na tu isim dhamir, illa tu huruf, banyaknya huruf ni. Al-balaghu isim, al-mubin isim. Tak ada fi'il langsung dalam ayat 17. Okey. Ayat 18 ibu ayah. Qalu inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Ada berapa fi'il dalam ayat 18? Ada berapa? Ni kira ni. Kira elok ibu ayah. Ada berapa fi'il pada ayat yang ke-18? Cuba sebut ada berapa ibu ayah. Kira betul-betul. Umi Naimah kata ada 5. Umi Naimah kata ada 5 fi'il. Okey. Umi Naimah boleh sebutkan pada saya Umi apa Nabila, Ustaz mute Nabila ya. Nabila ter-unmute. Okey. Umi Naimah boleh, Umi Naimah ada berapa fi'il? Ada 5 Umi ya? Ustaz. Apa fi'ilnya Umi? Pertama qalu. Pertama qalu, betul. Yang kedua? Tatayyarna. Tatayyarna, betul. Tatayyarna, tepat Umi. Lagi yang ketiga? Mana Umi yang ketiga? Apa Umi? Umi. Maaf Umi yang lain tak kuat Umi. Tak apa Umi ya. Saya jawab Umi ya. Pasal Umi yang lain tak kuat. Okay. Dia putus-putus tak dengar suara. Okey Umi, terima kasih banyak Umi. Lain saya yang tak kuat ni. Lain saya tak kuat. Okey, tak apa. Ibu ayah dengar suara saya putus-putus tak? Dengar suara saya putus-putus tak? Tak? Okey. Okey, maksudnya okey dah. Lain saya okey. Masya-Allah. Pasal saya punya dah keluar amaran tadi, Lain tak stable lah, okey lah. Okey. Jadi tatayyarna yang ketiga, tatayyarna. Yang pertama qalu, yang kedua tatayyarna, yang ketiga lam tantahu, yang keempat lanarjumanna, yang kelima layamassanna, macam tu. Okey. Yang ketiga tatayyarna ibu ayah. Tatayyarna ini kita jarang jumpa bab ni. Dia daripada tatayyara. Okey. Tatayyara mudhari'nya yataqayyaru. Yataqayyaru, masdarnya taqayyuran. Okey. Tatayyuran. Jadi tatayyarna adalah fi'il madhi kotak yang ke-14. Tatayyara ibu ayah sebutkan pada saya 3 huruf asal. Tatayyara ni adalah daripada bab tafa'ul, tafa'ala ya tafa'alu. Maka sebutkan pada saya 3 huruf asal pada tatayyara. Apakah dia 3 huruf asalnya? Dapat tak ibu ayah? Betul, Umi Naimah. Yara. Ibu Rosyati kalau tulis huruf asal, ibu kena tulis asing ibu ya. Tulis ya ro, macam yang ditulis oleh Umi Naimah tu ya. Okey ibu, masya-Allah. Okey. Jadi jom kita tengok kamus. Ya, saya buka kamus. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah, tatayyara. Tatayyara, tengok kamus nombor 1, tatayyara fa'il. Nampak? Tatayyara, kadang-kadang tatayyara disandingkan dengan huruf jar ba. Tatayyara bi. Ataupun tatayyara min.
Kalau tatayyara bi ni terjemahnya dia tatayyara ni boleh terjemahnya apa apa ni, menilik nasib lah. Menilik ataupun mendapat nasib malang. Mendapat nasib malang. Okey, mendapat nasib malang. Jadi tatayyara bi, mendapat nasib malang, bi ni kerana. Ataupun tatayyara min pun terjemah nasib malang kerana, tak salah saya macam tu lah. Mudaratnya ya tatayyaru, masdarnya tatayyuran. Okey. Jadi buaya yang dirahmati Allah, huruf asalnya tayyara. Daripada tayyara ni buaya, daripada huruf tayyara, kalimah tayr. Apa maksud tayr? Biasa buaya jumpa kalimah tayr, apa dia makna tayr buaya? Apa dia tayr? Tayr maksudnya burung. Tayr maknanya burung. Jadi cuba ibu ayah tengok apa terjemah tatayyarna ibu ayah, tolong tuliskan terjemah tatayyarna macam dalam Quran terjemah ibu ayah. Kami apa tu? Tatayyarna apa terjemahnya? Tatayyarna. Cuba tengok terjemah masing-masing. Quran terjemah. Nampak bernasib malang. Kami bernasib malang. Apa kena mengena burung dengan nasib malang? Siapa ingat saya pernah bagi kuliah surah Yasin dalam tafsir ayat ni? Siapa ingat? Boleh komen saya. Tolong kongsikan pada saya. Kenapa dipanggil tatayyara tu nasib malang? Apa kena mengena dengan burung? Ingat tak? Kalau tak ingat saya terangkan tak apa. Kalau ada ingat boleh kongsi. Tak ada ya? Okey. Jadi tatayyara ini, tatayyarna, kami nasib malang. Kenapa? Tak dengar lagi Umi, tak ingat apa ya. Kerana orang Arab dulu, mereka antara cara mereka nak tilik nasib mereka, nak memperjudikan nasib mereka, mereka akan lepaskan burung merpati. Kalau burung merpati itu terbang ke arah kanan, maka itu pada dia nasib baiklah, ada ong lah. Kalau itu macam punya, ala ong punya lah. Kalau lepaskan burung merpati, terbang ke kanan. Tapi kalau dia lepaskan burung merpati, terbang ke kiri, itu tak ada ongnya tu. Itu nasib malang lah tu. Jadi berdasarkan burung itulah dipanggil tatayyara. Tatayyara bernasib malang kerana melibatkan dia lepaskan burung, kalau pergi ke sebelah kiri ataupun belakang, maka nasib malang. Jelas tak sekarang kenapa dipanggil tatayyara? Apa kena mengenai dengan burung tiba-tiba ni? Pasal melibatkan burung. Dilepaskan burung, burung tu ke kanan nasib baik, ke kiri ataupun ke belakang nasib tak baik. Masya Allah, tabarakallah. Nampak tak bahasa Arab ni? Bukan sebarang-sebarang saja diberikan fi'il fi buaya. Nampak tak kehalusan fi'il bahasa Arab sekarang ni? Oh, Masya Allah. Maksudnya fi'il dalam bahasa Arab ni bukan diberikan sebarang-sebarang oleh orang Arab, Ustaz. Ya, bukan diberikan sebarang-sebarang ibu ayah. Mesti ada sebab kenapa dipanggil macam tu. Jelas tak ibu ayah? Dengan contoh tatayyara, jelas ataupun setuju tak menunjukkan bahasa Arab bahasa yang sangat tinggi dia punya sastra dia. Bukan sastra, dia punya apa ya? Kaya lah, kaya. Sangat-sangat kaya bahasa Arab. Daripada burung, tayr itu datang macam-macam perkataan lain. Masya Allah. Okey. Betul Umi. Luas. Betul. Okey, seterusnya tatayyarna, seterusnya lam tantahu. Lam tantahu. Okey. Dalam bahasa Arab kita ada fi'il dalam ayat ni lam tantahu ya. Kita ada fi'il lam tantahu. Jadi ibu ayah, okey. Nampak tak ada huruf lam? Lam itu huruf yang menjazamkan fi'il mudhari'. Bila ada lam, automatik selepasnya mesti fi'il mudhari'. Selepas lam, lepasnya mesti fi'il mudhari'. Tak boleh fi'il lain, mesti fi'il mudhari'. Okey. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, dalam bahasa Arab kita ada fi'il intaha.
Intaha mudhari'nya yantahi. Masdarnya intihaan. Intaha yantahi intihaan. Okey. Dan kalau kita tasrifkan ibu ayah, kotak ke-9, asal kotak ke-9 adalah tantahuna. Tantahuna. Okey. Ibu ayah tengok ya. Tengok ya. Jadi lam tantahu dia daripada intaha yantahi intihaan. Apa huruf asalnya? Huruf asalnya adalah nun haya. Bermakna alif dengan ta adalah tambahan. Asalnya nun haya. Ibu ayah, jadi ini bab apa ni? Bab apa? Ifti'al ke infi'al? Ifti'al ke infi'al? Boleh tulis. Ifti'al ke infi'al? Nampak macam ada nun ni kan? Betul Ummi Naimah. Ifti'al. Bukan infi'al ibu ayah ya. Dia adalah bab ifti'al. Kerana nun ini bukan nun tambahan. Nun ini memang asal. Tadi saya kata nun ni asal. Nun haya asalnya. Infi'al, infa'ala, intaha, yantahi, intihaan. Okey. Jadi kotak ke-9 kita baca tantahuna. Asalnya ada waw nun kotak ke-9. Bila masuk lam ini akan menjazamkan fi'il mudhari'. Bila masuk lam, maka untuk jazamkan kotak ke-9 yang tambah waw nun adalah dengan cara menghazafkan huruf nun. Maka nun ini dihazafkan dan digantikan dengan alif. Nun dihazafkan digantikan dengan alif. Jadilah lam tantahu macam yang kita tulis warna biru ni. Jelas ibu ayah semua insya-Allah ya. Ni lam tantahu adalah fi'il mudhari' kotak yang ke-9 daripada intaha yantahi intihaan. Jelas tak semua? Untuk lam tantahu jelas tak semua insya-Allah? Tengok ibu ayah ya. Qalu sulasi mujarrad. Dia mu'tal, ajwaf macam tu ya. Kita dah bincangkan pada ayat sebelumnya. Ya'lamu sulasi mujarrad juga. Alima ya'lamu, fa'ila yaf'alu. Tatayyarna bab tafa'ul. Tatayyara yatayyaru tatayyuran. Lam tantahu daripada bab infi'al, bab ifti'al. Masya Allah. Jadi ibu ayah, nampak tak? 9 wazan yang kita belajar adalah 9 wazan yang paling asas, yang paling banyak kita akan ulang-ulang dalam Quran. Jadi, kalau nak ibu ayah tidak ada asas 9 wazan yang kita belajar dalam kursus, bila kita belajar, saya sebut, tatayyara, tafa'ala, akan jadi pening kepala ibu ayah, dan bila pening, macam saya cakap banyak kali, ramai yang gugur belajar bahasa Arab di mana-mana sahaja, termasuk dengan saya, kerana bila asas tu tak kuat dan tak nak kuatkan asas tak kuat dan tak nak kuatkan asas. Tak nak usaha kuatkan asas, maka jadi pening. Bila pening sikit dan tak nak belajar bahasa Arab, akhirnya rugi siapa? Rugi adalah mereka yang tak nak belajar. Ibu ayah walaupun belajar dari zero, belajar dari kosong, tapi sekarang dah faham, oh lam ni menafikan. Tantahu ni asalnya tantahuna, dihazafkan nun. Faham sikit-sikit pun dia makin nampak. Bukan bagi faham semua ni. Mungkin ada ibu ayah yang boleh faham lagi, tak ada masalah. Boleh dengar ulang kaji. Tapi pastikan foundation tu betul. InsyaAllah ya. Okey, sikit lagi. Umi Namah makin nampak. Alhamdulillah, Masya Allah.
Okey, seterusnya ibu ayah dekat mana? Seterusnya pada lanarjumanna. Pada lanarjumanna. Ni. Okay. Lanarjumanna. Okey. Lanarjumanna ibu ayah. Jom kita tengok kamus daripada rojama. Rojimim rojama. Okey. Kita tengok nombor 1, rojama mudhari'nya yarjumu. Rojama yarjumu. Pasal tu kita baca lanarju, lanarju kerana rojama yarjumu fi'il mudhari'nya. Okey. Rojama mudhari'nya yarjumu. Masdarnya rojman. Rojman. Okey, rojman. Jadi ibu ayah, di sini ada gabungan-gabungan ya. Pertama gabungan apa? Pertama sekali lanarjumanna daripada lam takkid, ada lam takkid digabungkan dengan fi'il mudhari' kotak 14, kami rejam. Siapa yang nak rejam ni? Orang Arab Antakiyah yang nak rejam. Bukan orang Arab, penduduk Antakiyah. Lam tambah dengan narjumu, tambah dengan nun takkid saqilah, nun takkid berat. Macam ni. Okey, saya tutup kamus ya. Tadi saya tak buka kamus ya. Ya. Tadi saya tak buka kamus ya, saya buka kamus ya. Tadi saya lupa buka kamus. Okey, nampak tak nombor 1? Rojama, rojama. Boleh baca rojama dengan B, rojama B, merejam dengan. Mudhari'nya yarjumu, masdarnya rojman. Rojman. Okey. Jelasnya saya tutup kamus ya. Jadi apa yang digabungkan ni ibu ya? Digabungkan Allah sedikit saya. Lam takkid digabungkan dengan narjumu kan? Rojama yarjumu, yarjumu dia rejam. Narjumu kami rejam. Siapa kami? Kami di sini adalah penduduk Antakiyah. Digabungkan dengan nun takkid saqilah, nun takkid berat. Ibu ya, nun takkid saqilah bersamaan berapa kali takkid ibu ya? Nun takkid saqilah kita dah belajar bersamaan berapa kali takkid, berapa kali penegasan? 2, betul, 2. Bermakna ada lam takkid 1 digabungkan dengan nun takkid saqilah 2. Di sini lanarjumanna, kesimpulannya lanarjumanna ada berapa penegasan pada lanarjumanna? Ada berapa penegasan pada lanarjumanna? Betul Ibu Maimunah, ada 3 penegasan. Iaitu pada lam takkid dan nun takkid saqilah. Dan ibu ingat, kalau nun takkid saqilah, maka huruf sebelumnya yang macam ni, kalau dia tak tambah apa-apa macam ni, huruf sebelumnya baris atas, tukar baris atas. Lanarjumanna, mim kena tukar baris atas. Asalnya narjumu. Tapi bila digabungkan macam ni, narjumu, mim kena baca baris atas. Jadilah lanarjumanna macam yang kita baca tadi. Lanarjumanna. Jadi akan ada penegasan sampai 3 kali penegasan. Okey. Seterusnya, yang terakhir kita jumpa adalah macam tu Umi ya. Kita jumpa pada ayat yang ke-18, wala yamassanna. Okey. La yamassanna. La yamassanna. Okey. Jadi buat itu tengok. Tolak lam takkid. Kita tolak lam takkid, tolak nun takkid saqilah, bermakna dia asalnya yamassu. Bermakna huruf asalnya, apakah huruf asalnya ibu ayah? Kita tulis balik ya. Dia adalah
lam tambah sekian tambah nun sabdu bari atas. Okey. Betul Umi Naimah, mim sin. Betul. Nampak kan? Kan fi'il mudhari'nya yamassu kan? Yamassu, ya ni tambahan fi'il mudhari', ya huruf mudhara'ah. Maka mim sin. Jom kita cari dalam kamus. Macam mana kita nak baca tu? Ya. Saya cari mim sin sabdu. Mim sin sabdu. Macam tu. Masa. Okey. Ibu-ibu tengok. Tengok poin nombor 1. Ya. Masa boleh digabungkan juga dengan ila. Masa ila. Okey. Kalau kita tasrifkan dia, nampak tak? Poin nombor 1, budak pertama, dia ada, nampak tak dia bagi masistu? Nampak tak dia bagi masistu? Cuba ibu ya tengok. Komen, nampak ke tidak masistu tu? Siapa nampak, komen nampak. Masistu, nampak tak? Nombor 1, poin pertama. Nampak kan? Masistu. Okey. Bermakna macam mana kita nak tasrif dia? Masa, mastu, masata, masisna, masista, masistuma, masistum, masisti, masistuma, masistuna, masistu, masisna. Bermakna masa ini daripada wazan fa'ila asalnya. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu asalnya masisa. Jadi masa asalnya masisa. Masisa jadi masa. Bukti asalnya masisa ketika mana ia bermula kotak ke-6, kita baca masisna, masista macam tu. Okey. Mudhari'nya yamassu. Mudhari'nya yamassu, masdarnya massan. Masdarnya massan ataupun masisan. Okey, saya tulis. Macam manakah fi'ilnya? Fi'il madhinya massa. Mudhari'nya yamassu. Masdarnya massan. Okey. Jadi dalam fi'il ni lam digabungkan dengan fi'il yamassu. Lam digabungkan dengan yamassu, digabungkan dengan nun bersabdu, nun takkid saqilah. Okey, macam tu ya. Maka lam sebelum tu lanarjumanna, mana fa'ilnya ibu ya? Kejap Umi ya. Lanarjumanna, mana fa'ilnya? Fa'ilnya dhamir nahnu dalam dia. Mana fa'il lanarjumanna? Dhamir nahnu dalam dia. Untuk la yamassanna, mana fa'ilnya? Okey, yamassu tadi kotak pertama kan? Yamassu kotak pertama. Macam saya cakap banyak kali, kalau fi'il mudhari' kotak pertama ataupun kotak ketiga, baik fi'il madhi ke mudhari' ke, kotak pertama atau ketiga, maka fa'ilnya boleh jadi zahir, boleh jadi dhamir. Sekarang ni boy ya, wala yamassanna, la yamassanna kotak pertama. Ada tak? Nampak tak fa'ilnya kat situ? Ada tak fa'ilnya zahir ke, dhamir ke? Cuba tengok. Kejap lagi saya buka soalan untuk Umi ya. Bukan kum Umi. Kum tu bukan fa'ilnya. Kum tu maf'ul bihi. Kum tak boleh jadi fa'il. Ibu yang cuba tengok. Ada tak fa'ilnya? Pasti kena pada kamu semua. Apa yang kena tu ibu ya? Apa yang kena? Perbuatan kena tu apa yang kena? Cuba tengok ayat 18. Timbulkan persoalan. Kenapa dibaca alimun? Kenapa dibaca azabun? Kenapa dibaca alimun, azabun? Kenapa? Azabun alimun. Kenapa dibaca azabun dengan dhammah? Jadi nak tanya ibu ya, apa yang kena pada mereka ibu ya?
Boleh jawab apa yang kena pada mereka? Azab yang kena pada mereka. Jadi azabun tu fa'il daripada la yamassana. Saya faham ini mungkin agak susah, tapi tak apa, saya tolong ibu ayah jawabkan. La yamassanna, nampak tak? Yamassu ni kotak pertama. Saya cakap kalau fi'il madhi ke fi'il mudhari' kotak pertama ataupun keempat, maka fa'ilnya boleh jadi isim zahir ataupun dhamir. Di sini mana fa'il la yamassanna? Fa'ilnya adalah azabun di situ. Azabun fa'il pada la yamassanna. Okey, untuk azabun sebagai fa'il kepada la yamassanna, jelas tak ibu ayah? Azabun kenapa dibaca rafa'? Fa'il kepada la yamassanna, jelas tak semua? Boleh faham tak? Jelas semua insya-Allah ya? Jelas, alhamdulillah. Okey, Umi Naimah, boleh Umi Naimah macam mana? Umi Naimah nak apa? Ustaz. Salam Umi. Tadi Ustaz cakap yang masa tadi. Ya. Kita nak tahu dia daripada bab apa, wazan apa tadi, kita nak tengok daripada mana? Kamu Umi. Kamu juga. Kena tengok kamu. Contohnya wazan. Wazan macam ni Umi tak faham. Maksudnya contohnya kalau yang kan tahu daripada bab isti'an. Okey. Macam mana kita nak tahu dia daripada bab apa sebab dia itu Umi kena tahu, kita kena tahu huruf asal lah. Kena tahu huruf asal. Bukannya pada mudhari' yang madhi yang ke-6 ke-7 kan? Itulah bila kita tahu huruf asal macam tadi kan. Macam tadi tu intaha, kita tahu huruf asalnya nun ha ya, bermakna alif dengan ta tu tambahan. Jadi bab iftial wazan ke berapa Umi? Wazan yang ke-6 kan? Ya. 6 ke 5. Yang ke-5, wazan yang ke-5. Ke-5. Macam itulah saya dengar ya. Okey. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Taala, alhamdulillah Umi ya semua, masya-Allah. Jelas ya? Harap membantu. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, saya nak buka peluang sebenarnya ni. Pasal hari tu saya dah upgrade saya punya line internet ni. Jadi dia jadi makin mahal sikit lah untuk saya gunakan internet. Saya banyak guna internet sekarang ni untuk upload, untuk live dan sebagainya. Jadi ibu ayah ada peluang lah. Sesiapa yang nak rebut peluang. Ini tak paksa siapa yang nak rebut saja ya. Saya buka peluang ni pada ibu-ibu yang join live dulu. Kalau tak ada, baru saya kongsikan dalam grup insya-Allah. Jadi ini adalah ini nampak tak? Ini adalah saya punya bill nampak tak? Bill untuk message. Saya gunakan line message ni. Bill dah overdue. Tadi tu yang dia keluar amaran tadi. Dia keluar amaran dah mula line tu tak okey kan? RM353. Okey. Jadi kalau ada sesiapa bukan nak apa ni rebut untuk infak semua sekali. Terpulang berapa-berapa saja. Ibu ayah kalau nak infak untuk bil message yang saya gunakan mengajar ni, bagi tahu saya. Infak ini untuk bil internet lah insya-Allah. Boleh ibu ayah ya. Ini tidak ada paksaan ya. Siapa nak rebut. Kalau tak ada pun tak apa tau, tak ada masalah insya-Allah, ada rezeki lain. Saya hanya buka peluang sajalah ya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir